Buka tak ada lagi. Buka tak ada pun. Nanti hapus tak ada. Buka. Dah. 15 second ni. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Dikatakan futuwah artinya setia dan tidak melanggar batas yang telah ditetapkan Allah. Dikatakan juga dalam definisi futuwah adalah perbuatan bijak yang engkau lakukan tanpa melihat dirimu dalam perbuatan itu. Dikatakan futuwah artinya engkau tidak berpaling jika seseorang yang memerlukan datang mendekatimu. Futuwah artinya engkau tidak bersembunyi dari orang yang mencarimu. Futuwah artinya engkau tidak menompok-nompok harta kekayaanmu dan tidak mencari-cari alasan jika diminta bersedekah. Futuwah artinya bersikap murah hati dengan apa sahaja yang telah dianugerahkan kepadamu dan menyembunyikan kesulitan-kesulitanmu. Futuwah artinya bahawa jika engkau mengundang 10 orang tamu, maka engkau tidak akan terpengaruh jika yang datang 9 atau 11 orang. Futuwah artinya tidak memberikan perbezaan untuk satu hal atas hal yang lainnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sedang penonton yang sekarang sedang berada di rumah ataupun di mana sahaja di tempat kita diperintahkan tidak bergerak secara bebas dan rawak. Kita masih membicarakan kitab Ar-Risalatu Al-Qushairiyah pada muka surat 311. Membicarakan salah satu daripada sifat namanya Al-Futuwah. Kita telah menjelaskan beberapa definisi futuwah yang merupakan satu sifat yang berhubungan dengan manusia. Mana-mana orang sufi yang sebenar bukan sekadar dia mengeratkan hubungannya dengan Allah, menjaga hubungannya dengan Allah secara rahsia atau secara zahirnya, sir ataupun alan, rahsia atau yang jelas, yang nyata, zahir atau batin. Namun ia juga menjaga hubungannya dengan manusia sebaik-baiknya. Seorang yang sekadar menekankan hubungan dengan Allah, maka golongan ini kita sebut golongan abid semata-mata. Tetapi seorang yang menjaga hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan manusia, maka inilah sufi yang sebenar. Inilah sufi yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mafhum yang sebenar. Maka sifat, antara sifat yang perlu ada kepada siapa pun yang ingin memperbaiki hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, ialah beberapa perkara yang penting dalam membina hubungan ini. Maka salah satunya ialah sifat futuwah. Kadang-kadang dalam tindakan kita, kita rasa kita bijak. Dan kita rasa kita mampu melunaskannya, melaksanakannya, melakukannya sebagaimana yang kita kehendaki. Ketika itu datanglah sifat ujub kita, bahawa saya ini bijak, saya ini pandai. Orang-orang yang bersifat futuwah,
Bila dibuat sesuatu yang baik, sesuatu yang bijak, artinya dianggap oleh orang ramai bijak, dia tidak pernah menisbahkan pada dirinya. Lihat apa kata malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, kami tidak punya apa-apa ilmu melainkan apa yang kau berikan pada kami. Apa yang engkau ajar pada kami. Engkaulah sebenar-benar maha mengetahui lagi maha bijaksana. Memalukan kalau kita menisbahkan diri kita dengan bijak. Oh, saya ni bijak, saya ni pandai. Walhal ia pinjaman Allah Ta'ala. Kerana itu Nabi Allah Musa AS ketika mana baginda berkata, sewaktu berkhutbah di hadapan seluruh Bani Israel ketika itu, selepas mereka selamat mengharungi Laut Merah, bebas daripada cengkaman kezaliman Fir'aun dan para tenteranya, maka Musa berkhutbah dengan khutbah yang begitu menggetarkan jiwa, begitu menginsafkan, mengalirkan air mata. Maka orang ramai mula kagum pada Musa AS. Lalu mereka berkata, Man a'lamun nas? Siapa orang yang paling pandai? Lalu Musa melihat ke kiri dan ke kanan. Kemudian beliau berkata, baginda berkata, aku, ana, saya paling pandai. Maka Allah Ta'ala menegur Nabi Musa, wahai Musa, kenapa kamu tak kembalikan ilmu tu padaku? Di sana ada hamba-Ku yang aku berikan ilmunya mengatasimu. Maka bermulalah Nabi Allah Musa dididik, ditegur oleh Allah untuk mempelajari ilmu daripada seorang manusia yang tidak pernah dikenali, bernama Khadir AS. Maka ceritanya panjang. Walhasil daripada apa yang kita nak sebut tentang futuwah, jangan sesekali melihat diri ini bijak. Tuan-tuan, setiap kali Allah Ta'ala menurunkan musibah, menjadikan semua orang bijak keluar daripada berkata-kata. Setiap kali Allah Ta'ala menurunkan wabak dan penyakit, orang-orang bijak akhirnya bisu untuk berkata-kata. Kerana mereka telah mencuba sejumlah percubaan dengan ilmu yang mereka ada. Akhirnya mereka berkata, kita berserah pada Allah. Akhirnya mereka menyerah, pasrah kepada Allah Ta'ala. Ya memang antara hikmah rahsia setiap penyakit datang bila tidak mampu dirawat dan disembuhi untuk Allah beritahu, ilmu kamu itu ilmu yang sedikit. Jangan cepat mendakwa kamu itu pandai. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Kamu tidak diberikan ilmu melainkan sedikit. Kerana itu juga Allah Ta'ala sentiasa berpesan kepada kita, mengingatkan kita bahawa nisbah ilmu itu mutlak milik Allah SWT. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas yang pandai itu Tuhan yang maha bijaksana. Jadi buang satu sifat. Bila mana kita buat sesuatu yang hebat, kita bijak saya ni, pandai saya ni. Atau kita mudah teruja untuk orang berkata, awaklah orang paling jenis dalam dunia yang saya temui. Katakan kepadanya, ini semua kurniaan Allah. Ini semua ujian Allah pada saya. Kecerdikan ini ialah milik Allah yang diberikan pada siapa yang dikehendaki. Sebab itu kita lihat ada orang, dia cerdik bidang ni, bodoh bidang ni. Mungkin kalau seorang tadi dia bijak menangkap ikan, tapi dia gagal menangkap ayam. Oh, ikan pandai. Letak makan, tak makan. Tapi suruh kerja ayam, tak dapat dia. Terantuk kat dinding ada. Ada orang kita nampak cukup bijak menukang. Tukang rumah, pandai. Tapi suruh masak nasi hangi, dia tak pandai. Apa pun kita lihat dalam kehidupan kita, kita pandai dalam satu perkara dan kita tak pandai dalam banyak perkara, supaya kita lebih melihat kita ini tidak bijak berbanding bijak. Tetapi sebijak mana pun manusia, akhirnya yang kalau kita nilai kembali, bijak banyak ke tak bijak banyak dalam hidup kita ni? Yang kita tahu banyak ke yang kita tak tahu banyak? Jawapannya tak tahu banyak. Yang kita tahu pun yang lupa banyak daripada yang kita ingat. Saya tahu 1000 ilmu. Katakan saya tahu 1000 hadis. Tapi berapa saya ingat? Okay, saya mungkin ingat 100 hadis. Baik, ada 1100 hadis. Dan berapa pula yang saya faham betul-betul? Oh, mungkin 10 hadis. Dan berapa pula hadis yang saya mampu huraikan pada orang? Mungkin 2 hadis. Itu je ilmu saya.
Itu daripada ilmu sejumlah 1000 hadis. Yang berjuta lagi hadis, bagaimana? Jadi, futuwah. Jangan menisbahkan pada diri kita kebijaksanaan. Belajar daripada kisah Nabi Allah Musa AS. Bila mana kita rasa bijak itu terhenti pada kita, kita melakukan kesilapan yang terbesar dalam hidup. Bijak ini tidak terhenti pada kita. Ia milik Allah. Pinjaman Allah Ta'ala pada kita. Dan futuwah juga, sifat futuwah yang perlu ada, ialah seseorang yang tidak akan berpaling kepada siapa sahaja yang mendekati kita. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Jangan kamu memalingkan diri kamu daripada manusia. Berpaling di sini dengan dua makna. Pertama, berpaling dengan sifat sombong. Yang kedua, berpaling dengan sifat tidak mahu mengambil peduli. Kerana itu dikatakan, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak mengambil berat urusan orang beriman, dia bukan di kalangan orang beriman. Orang beriman yang sebenar, sufi yang sebenar, siapa pun mendekati kita, kita terbuka dan kita sentiasa bersedia. Sila dekati kami. Kalau kita lihat akhlak Nabi SAW, bahkan para Nabi SAW, bahkan para siddiqin, mereka terus memberi ruang untuk orang mendekati mereka. Sebab itu Nabi SAW sentiasa berada dalam solat berjemaah. Solat berjemaah supaya manusia boleh mendekati Rasulullah. Dan baginda SAW sentiasa berada dalam khalayak para sahabat. Sehingga ada perempuan tua boleh mendekati Rasulullah sambil berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin berbisik sesuatu denganmu." Nabi kata, "Silakan. Tapi ini rahsia. Saya tekan tempat yang kamu rasa tak didengari oleh orang lain." Maka dia coba cari satu tempat. Seorang budak, seorang kanak-kanak datang, pegang tangan Rasulullah dan mengheretnya mengikut apa yang dikehendakinya. Nabi mengikutinya. Dia sifat tidak berpaling dari manusia. Kadang-kadang, tuan-tuan sekalian, kita baru ada jawatan sikit. Dah tak nak jumpa dah orang tu orang ni. Dengan keluarga tak nak jumpa. Kita dah rasa macam berada di alam lain. Selagi mana kita berada di alam dunia, maka kesempurnaan untuk hidup di sini ialah mudah didekati dan kita mudah mendekati orang lain. Ya, walau sebahagian mereka punya sifat yang tidak baik. Walau sebahagian mereka punya pengaruh yang tidak baik. Namun kalau kita punya kekuatan untuk dihampiri oleh mereka atau mendekati mereka, lakukan. Sebab itu kata Nabi SAW, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahum. Orang beriman yang bercampur dengan manusia dan mampu bersabar dengan kerenah manusia lebih baik daripada orang beriman yang tak pernah campur dengan manusia. Kerana itu, dia tak mungkin mampu sabar dengan kerenah manusia. Baik, futuwah juga berarti kita tidak sembunyi bila orang cari kita. Tak sembunyi. Yang tadi ialah kita benarkan siapa pun mendekati kita. Ni ada jenis satu lagi perangai suka sembunyi pula. Kena pula kita pegang urusan orang beriman. Jadi YB asyik sembunyi je YB. Bila keluar YB, 5 tahun sekali. Ya Allah. Ini tidak ada futuwah. Tidak ada tanggungjawab. Kita jadi bos, tapi payahnya nak jadi bos, sembunyi, menyorok. Jangan dia dekat, nanti pinjam duit nanti. Tidak. Jenis pula, jenis tak bayar hutang pula, sembunyi diri pula. Tidak mau, tidak ada rasa tanggungjawab. Kalau benar kita punya futuwah, jangan bersembunyi. Habis Ustaz Ashabul Kahfi sembunyi macam mana? Saya nak sembunyi macam Ashabul Kahfi lah. Kita maksudkan sembunyi di sini bila kita tahu ada hak orang lain yang perlu kita tunaikan, maka jangan sembunyi. Yang ni jangan melepaskan tanggungjawab. Tapi kalau kita tak ada hak apa-apa dengan orang, nak sembunyi-sembunyilah. Orang pun tak nak cari sebab tak ada kaitan. Tapi kalau kita ada hak, kita punya harta yang banyak. Baik, bila ada harta banyak, ada hak orang di situ. Allah Ta'ala berfirman, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Pada harta mereka ada hak yang sudah diketahui. Sama ada hak itu kepada orang yang datang meminta untuk dibantu. Ataupun orang yang tidak meminta tapi dia ketahui dia berada dalam kesusahan. Dalam situasi hari ini, wabak. Orang kaya jangan sembunyi.
Tolonglah orang-orang yang susah. Carilah orang-orang yang susah. Carilah orang-orang yang terkesan besar dengan ujian Allah ini. Jangan sembunyi. Ustaz, alhamdulillah ada korang tinggi mak duit saya sembunyi. Sebab tak boleh keluar ni, beri alasan tak boleh keluar untuk bantu orang susah. Jangan begitu. Ada ramai terkesan dengan apa yang berlaku hari ini. Maka yang punya kemampuan jangan bersembunyi. Mereka sedang menunggu kita. Mereka sedang berdoa, moga-moga Allah hantarkan pertolongan dan bantuan. Jadilah tentera Allah yang menyempurnakan hajat hamba-hamba Allah. Jadilah tentera-tentera Allah, ansarullah, penolong-penolong agama Allah yang melunaskan permintaan dan doa orang kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, satu benda kehormatan yang mulia. Bila seorang berdoa, ya Allah murahkan rezekiku, tiba-tiba kitalah penyebab kepada murah rezeki orang yang berdoa kepada Allah. Dan kita dah baca permulaan futuwah bahawa Allah akan bersama dengan hamba yang sentiasa ingin membantu saudaranya. Wallahu fi aunil abd ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan sentiasa menolong hamba-hamba yang nak tolong hambanya. Allah jadikan dia ada protection. Artinya adanya apa kita sebut sebagai pertahanan. Ada hisin. Dia bertahassun dengan kebaikan. Ingat, kebaikan itu benteng. Kebaikan. Saat ni tengah ni kronik ni bahaya, kita orang keluar pun takut. Kalau kita keluar untuk buat kebaikan. Menolong orang yang suka. Maka kebaikan itu benteng. Benteng daripada apa yang kita takuti. Apatah lagi Rasulullah menyatakan bahawa fa'innal bala la yatakhattas sadaqah. Sesungguhnya bala tidak mampu melangkah sedekah. Yakni tidak mampu untuk menghalang atau menjadi sebab memudaratkan kepada orang yang bersedekah. Maka bila kita sebut bersembunyi, orang-orang yang punya kemampuan jangan bersembunyi waktu diperlukan. Kamu adalah hero-hero umat Islam. Hero-hero umat Islam yang punya ability, kemampuan untuk membantu dan menolong, jangan sembunyi. Kita ustaz-ustaz jangan sembunyi. Orang nak dengar kuliah ni, orang nak dengar nasihat, ceramah, panduan. Ustaz-ustaz pun pakat sembunyi kat kampung, nyorok belakang pokok bulu. Sibuk main air dan sebagainya. Sembunyi. Ni orang awam bertanya banyak hukum hakam. Banyak mereka perlukan nasihat sewaktu ketika ini. Kenapa sebahagian ustaz kita sembunyi? Saya bagi contoh dia, tak sembunyi. Alhamdulillah ustaz-ustaz kita bagus. Ini muhasabah. Jangan sembunyi keluar. Kita ada Facebook. Kita ada banyak rangkaian-rangkaian yang memudahkan kita. Jangan sembunyi waktu orang memerlukan kita. Berikan satu nasihat. Berikan satu doa. Panduan. Berikan perkara-perkara yang menenangkan hati sahabat-sahabat kita yang mungkin hari ini serba salah, gundah gelana. Berilah semangat orang-orang yang terus bekerja hari ini bagi menolong membantu manusia. Kita beri semangat kepada jururawat kita, semangat kepada para doktor kita, semangat kepada orang-orang yang terlibat dalam menjaga keselamatan kita, anggota polisnya, anggota tenteranya, relanya, siapa saja, beri semangat, kata-kata yang baik. Jangan bersembunyi ketika ini. Keluarkan sekali kalimah-kalimah hikmah, kalimah-kalimah nasihat, kalimah-kalimah yang menyejukkan hati, yang mententeramkan jiwa, yang merehatkan minda, yang memberi kami kekuatan waktu ini. Keluarkan. Ustaz dah hafal banyak syair-syair, keluarkan syair-syairnya untuk kami bergembira. Ketika mana sebahagian kami rasa tertekan, sebahagian kami rasa macam nak jatuh, maka kita bukan sekadar mendoakan, memberi semangat. Maka inilah orang yang futuwah, dia tak sembunyi pada hari diperlukan. Bukan dia lah paling ke depan. Dan futuwah juga ialah orang yang tidak menghimpunkan kekayaan, kemudian tidak mau bersedekah. Bukanlah itu sifat futuwah. Bila seorang mengumpulkan kekayaan, maka dia sudah bersedia untuk bersedekah. Sebagaimana orang yang mengumpulkan ilmu, dia sudah sedia untuk mengajar. Sebagaimana orang yang mengumpulkan kekuatan, dia sudah bersedia menolong orang-orang yang lemah. Siapa sahaja pada dirinya ada benda yang lebih daripada keperluannya, maka fikirkan orang lain. Alhamdulillah ilmu saya ni lebih ni untuk saya, untuk isteri saya. Baik, fikirkan keperluan orang lain yang perlukan ilmu, kongsi. Alhamdulillah harta saya lebih ni untuk keperluan saya. Tuan-tuan sekalian,
kita tertarik dengan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji golongan Asy'ariyin, kelompok kabilah keluarga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala. Al-Asy'ariyin satu kabilah menjadi contoh bagaimana cara menyelesaikan musibah. Kerana mereka bukan golongan yang kita sebut sebagai selfish ataupun mementingkan diri sendiri. Kita nak selfie tak apa, selfish jangan. Artinya, bila ada di kalangan mereka yang susah, apa yang mereka lakukan? Masing-masing keluarkan barang yang mereka ada, kumpul setempat, lalu mereka mengambilnya dengan sama rata. Dengan sama rata. Ya, kadang-kadang ni Ustaz, pembelian penny, saya dah beli telur, ni berapa karton telur ni, berapa banyak. Mungkin beli sampai 1,000, tak kalah makan belaka 1,000 tu. Kan tak dah makan buruk, rosak. Fikir pada orang yang tidak ada untuk kita berkongsi. Saat saya dah beli ayam 100 ekor, takkan nak makan semua 1 ekor tu, berkongsi. Sebenarnya, kalau kita perhatikan betul-betul ajaran Nabi SAW, dia tak ada istilah ada orang yang kebururan ketika ini. Bila mana kita berfikir, ya saya mampu beli banyak barang. Ada sahabat saya tak mampu beli banyak. Kalau Asy'ariyin saya katakan tadi, bila berlaku kematian di kalangan suami, wanita tertentu, atau berlaku kemarau, berlaku kekurangan rezeki dan sebagainya, mereka pakat keluar apa yang mereka ada, letak satu tempat, kemudian pakat ambil dengan sama rata. Sampai macam tu cara mereka buat. Supaya keperluan masing-masing dipenuhi dengan baik. Ya, ini golongan-golongan yang saya katakan bila dia tahu dia punya lebih, dia bertanggungjawab lebih. Ada harta lebih, tanggungjawab kita lebih. Ada ilmu lebih, tanggungjawab kita lebih. Kemudian di antara sifat futuwah ialah kita akan senantiasa memberikan apa yang kita ada tanpa sembunyi. Kita tak pernah sembunyikan apa yang kita ada, tetapi kita menyembunyikan kesusahan kita. Orang yang punya futuwah, dia tidak mahu kesusahannya diketahui oleh orang lain. Tapi dia prihatin dengan kesusahan orang lain. Ya, sifat ini agak suka. Kebiasaan kita nak orang lain tahu kesulitan kita dan kita apa peduli kesulitan orang lain. Kita cuma cerita saya lapar, saya tak makan. Habis orang lain, itu hal dia. Ini saya. Bukan begitu orang yang punya sifat yang baik. Orang-orang yang baik ialah dia peduli hak orang lain. Untuk dirinya, kemudian kira. Ini akhlak yang baik. Dan bila kita sebut akhlak yang baik, Ustaz, kalau Ustaz sebut akhlak baik ni macam rugi kita je Ustaz, untuk orang lain yang akhlak baik. Ialah saya semua benda kena korban. Seperti saya ni terkorban. Mana kebaikan saya dapat? Jadi kita katakan kepada setiap orang yang meletakkan keutamaan pada orang lain, bahkan mengorbankan dirinya, apa yang dia dapat? Kita katakan bukan sekadar dia dapat kembali apa yang dia keluarkan. Dia dapat gandaan. Dan dia dapat keberkatan. Bukan lebih besar pada itu, dia mendapat redha Allah. Apa besarnya redha Allah? Allah menjadikan kita sentiasa terpelihara, terjaga, terlindung. Bukan Allah menjadikan sebab kita mati dalam keadaan baik, kesudahan yang baik, masuk syurganya. Bukan Allah menjadi sebab kita disukai oleh orang ramai. Dan Allah menjadi sebab terjaga seluruh keturunan kita. Keturunan kita terjaga dengan kebaikan kita buat. Dan keturunan kita terancam dengan kejahatan yang kita lakukan. Kalau kita buat baik, seperti kita sedang menjaga keturunan kita. Kalau kita engkar, maka seperti kita cuba memburukkan keturunan kita. Benar kalau saya kata, nanti saya yang sulit, orang lain yang senang. Kamu tolong orang yang sulit, tapi urusanmu Allah yang akan bereskan. Contoh macam ginilah. Saya tolong orang susah tepi jalan. Tapi untuk saya, raja yang ketolong saya. Apakah kita tidak mahu raja yang tolong kita? Saya tolong orang-orang ni bawah-bawah. Tapi siapa pula tolong saya ni? Yang lebih tinggi daripada kamu, raja. Yang lebih hebat pada tu raja, pada sekalian raja. Ialah Allah Ta'ala. Macam mana Allah tolong? Maka itu rahsia Allah denganmu. Ini rahsia Allah antara kamu dengan Allah. Pertolongan rahsia. Yang merasakannya ialah yang melakukannya. Bila kita sebut rahsia, dah rahsia macam mana? Rahsia kena pergi sendiri. Rahsia saya tak boleh cerita lah. Kalau orang kata, macam mana
dia punya makanan sedap, rahsia. Macam saya nak tahu? Pergi sini. Siapa nak tahu rahsia Allah? Maka lakukan kebaikan. Maka Allah akan memberikan rahsianya kepadanya. Diberikan rahsia bagaimana Allah menolongnya, membantu. Sehingga dia boleh melihat. Kalau dia cerita ke orang tak percaya. Sebab ia bersifat rahsia. Suatu yang tidak diduga. Dan ini Allah sebut dalam Quran. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang benar-benar bertakwa pada Allah, Allah jadikan dia jalan keluar dan diberi rezeki tanpa disangka-sangka. Kita ni manusia, tuan-tuan, kalau kita tanya rezeki awak dari mana, kita ada hitungan kita. Saya sebab kerja kerajaan atau kerja agensi swasta, gaji saya macam ni. Kemudian saya adalah part time online. Part time saya bisnes online. Kemudian adalah anak-anak pula bagi. Kalau saya katakan pada seseorang, cuba kira rezeki kamu macam mana datang. Setiap orang ada kira-kiranya sendiri. Tapi kalau saya katakan, mungkin tak rezeki ni datang dengan cara lain. Saya hampir tak boleh fikirlah benda ni. Sebab yang saya tahu gaji saya memang 800 sebulan. Atau mungkin 2000 sebulan. Kemudian adalah bini saya bagi sikit. Top up. Anak-anak saya bagi sikit. Kira-kira saya boleh simpanlah 3-4 ribu. Tahukah ataupun apakah kamu tidak yakin akan datang rezeki tanpa kamu sangka-sangka? Kita mungkin terduduk seketika dan memang kita tak boleh fikir. Bila kita boleh fikir, tiba-tiba dapat. Oh iyalah, dapat. Saya dapat. Tiba-tiba bos hari ni pemurah pula, ambil lah sikit lebih. Saya dengar awak ni kena berkurang kat rumah, saya pun tahu awak makan banyak ni. Ambil tambah 1000. Kita tak pernah fikir ada lebihan itu. Kita tak pernah fikir. Maka demikian berlaku. Tapi benda ni saya katakan kita tak boleh fikir sekarang. Melakukannya, waktu kita buat kebaikan, datang benda tu. Makinlah keajaiban kebaikan. Kemudian bila kita sebut tentang futuah lagi. Futuah ini ialah satu sifat yang tak berubah pada diri kita. Kalau kita jemput 10 orang, datang 9 orang. Berubah tak muka kita? Loh, kita panggil 10 seorang ni apa sombong sangat tak datang? Tidak ada futuah. Atau kita panggil 10, datang 11. Loh, sebelah orang datang. Datang pula bawa super heavyweight. Tak cukup makanan. Kita mula rasa terganggu ni. Macam mana nak halau seorang lagi ni? Maka ini tidak punya futuah. Kalau saya jemput 9, datang 10, saya okey. Saya jemput 10, datang 8, saya pun okey. Ini orang yang futuah. Tidak merubah keadaannya, perbezaannya, apa pun yang berlaku perubahan di luarnya. Ini kadang-kadang saya katakan bila kita buat jamuan, kita harap ramai orang datang lah. Saya setakat ni cetak 1000. Paling kurang saya anggap datanglah 800, 900. Tiba-tiba datangnya Masya Allah kurang separuh 400. Marah kita. Tengok senarai tak datang ni. Geng-geng yang datang ni kita tip nama. Ya, yang tak datang akan sampai hari pembalasan. Macam tu. Akan datang. Cek pula anak dia ada 7. 7 aku tak pergi. Jangan harap. Tentu ini orang yang bermasalah. Seorang yang punya futuah. Apapun dia buat, bagaimanapun penilaian dia redha. Dalam futuah tu ada redha. Benar saya katakan benar lah. Kita kalau buat jemputan apa-apa orang tak datang, nak marah. Kita dah masak sedap-sedap. Kalau boleh diviralkan masakan kita ni, tiba. Tak datang pula yang buat cameraman tu. Ni cameraman tak datang. Maka down kita. Sifat kita mula berubah. Wasangka kita mula wujud. Dan pelbagai andaian-andaian yang tidak baik. Yang tak datang ni sombong dan sampai kita, tanpa kita mengambil kira mungkin sakit, mungkin sekian, mungkin banyak. Tetapi bila kita mula berubah keadaan, kita akan wasangka lebih cepat. Sebab itu futuah ini melihat sesuatu dengan redha. Satu cerita yang menarik tentang futuah. Kisah seorang ulama namanya Ahmad Khadruyah. Ahmad Khadruyah, seorang ulama yang meninggal tahun 240 Hijriah. Kata Imam Zahabi, Az-Zahidul Kabir, Ar-Rabbani Syahir. Zuhud sangat-sangat. Dan Rabbani. Apa itu Rabbani? Orang-orang yang benar-benar bertakwa. Yang masyhur. Ini seorang ulama namanya Ahmad Khadruyah. Dia kata pada isterinya, sini nama dipanggil Ummu Ali. Aku ingin mengadakan pesta yang jamuan dengan mengundang seorang pencuri yang terkenal di daerahnya
dengan sebutan pemimpin orang-orang muda yang kuat. Isterinya keberatan. Itu tidak benar. Mengundang seorang pencuri muda ke rumahku amat mencela. Keinginanku pasti dilaksanakan. Isterinya berkata, jika begitu, maka sembelihlah kambing, lembu dan kaldai. Dan bawa dagingnya dari pintu orang itu ke rumahmu. Amak bertanya, aku mengerti apa yang kau maksudkan dengan kambing dan sapi, yakni lembu. Tapi apa maksudmu dengan menyembelih kaldai? Isterinya menjawab, engkau mengundang seorang pencuri muda ke rumah kita. Maka paling tidak engkau dapat menjadikan hal itu sebagai pesta bagi anjing-anjing di tempat itu. Baik, satu cerita. Bila seorang ulama, dia terfikir nak panggil pencuri. Datang boleh buat jamuan. Pencuri buat jamuan. Si isterinya berkata, tak boleh bang. Dia kan pencuri. Kenapa nak jemput? Kau tak boleh membantah. Akan kau jemput juga. Pencuri, kepala pencuri. Bapak, rompak. Maka lihat isterinya. Di sini Futuwah memberi maksud, berani memberi nasihat. Dan bila memberi nasihat, berani bertanggungjawab. Dan bila memberi nasihat, nasihat yang jujur, yang penuh dengan kiasan ilmu. Kalau begitu abang sembelih je kambing, lembu dan anjing sekali. Dan kaldai sekali. Suaminya tercengang. Saya faham kalau sembelih lembu, kambing. Apa pula nak sembelih kaldai pula? Kerana bersamanya ada anjing-anjing yang kamu juga kena beri makan. Anjing-anjing yang kamu beri makan. Berarti kalau kamu panggil ketua pencuri, maka akan ikut segala anak-anak pencuri. Akan ikut semua benda ni. Artinya niat kamu asalnya, panggil dia. Tapi ingat kejahatan yang dibawa ekor-ekor tu begitu banyak. Sehingga mengundang fitnah. Maka sebaiknya kamu sembelih saja kaldai, beri makan anjing-anjing sekali. Maka ulama ini bernama Ahmad Khadruyah, faham apa isyarat isterinya. Futuwah bererti seorang mampu memberi nasihat. Dan nasihat tadi dengan kita kata kiasan-kiasan yang dalam. Nasihat tadi dengan fakta-fakta dan hujah-hujahnya. Jadi sebut sembelih kaldai. Apa logiknya sembelih kaldai? Kerana anjing-anjing itu cuma memakan kaldai. Dia tak makan kambing, dia tak makan lembu. Dia makan kaldai. Artinya kejahatan ini, kau panggil seorang ketua penjahat ni, penjahat dia punya ramai. Dia akan mengekori, memberi kesan padamu. Kerana setiap kejahatan tadi, walaupun dia punya ketua, dia adalah kejahatan-kejahatan yang punya rangkaiannya sendiri. Jangan kita menyangka kejahatan terhenti dengan pegang kepala yang tidak. Sebab itu dalam Islam kalau ada seorang pemimpin yang zalim, lalu kita membunuh yang zalim, apakah kita yakin kezaliman itu berhenti? Tidak, dia ada rangkaiannya. Walaupun kita kata dah ketua, sejarah menunjukkan tidak pernah berlaku dibunuh seorang yang zalim lalu zalim itu terhenti. Sebab itu orang bertanya kepada Abdullah bin Umar, boleh tak kami nak bunuh Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi? Ini pemimpin zalim, jahat. Kata Abdullah bin Umar, kalau kamu meyakini kezaliman terhenti, sila lakukan. Tak dijamin, maka jangan buat. Jangan buat. Artinya walaupun kita sebut ketua penjahat, rangkaian kejahatan itu tetap bergerak dengan cara yang tersendiri. Maka kita tidak boleh pergi jumpa ketua penjahat untuk mempengaruhi dengan mudah orang bawahan. Tidak semudah itu. Maka ini pesanan seorang isteri pada suami. Cerita ini juga diceritakan. Ada satu kisah lagi. Ini berkait dengan futuwah. Di suatu majlis yang dihadiri oleh beberapa orang sufi, termasuk seorang ulama daripada Shiraz. Shiraz satu kawasan di Iran. Shiraz. Ketika acara samak, berdoa dengan iringan muzik. Ini salah terjemahan. Samak yang ini ketika mana pendengaran hadis dipanggil. As-samak. Dimulakan, tamu-tamu tertidur. Syekh dari Shiraz bertanya kepada tuan rumah, mengapa mereka tertidur? Dia menjawab, saya tidak tahu. Saya telah bertindak cermat dan memastikan bahawa semua makanan halal. Tetapi saya tidak bertanya apa-apa tentang sayur terungnya. Keesokan paginya mereka pergi mencari berita tentang terung itu kepada pedagang sayurnya. Yang mengatakan kepada mereka, ketika si pelayan datang untuk membeli terung, saya tidak punya terung. Maka saya lalu mencurinya dari kebun si fulan dan menjualnya. Mereka lalu membawa si pedagang ke pemilik kebun untuk menebus kesalahan. Si pemilik kebun berkata dengan hairan, anda bersusah payah
mendatangi saya hanya untuk urusan 1000 biji terung, baiklah, saya hadiahkan kepada pedagang ini kebun ini ditambah 2 ekor sapi, seekor keldai dan bajak agar dia tidak perlu mencuri terung itu lagi. Baik, kisahnya ada seorang ulama dia buat majlis. Bila buat majlis ilmu, tiba-tiba dia tengok, dijamu dululah makan daging ayam dan sayur terung. Orang Arab panggil bazinjan. Makan sayur terung. Tiba-tiba bila start majlis, ngantuk, tidur. Hairan Syekh, kenapa tidur? Kan di sisi para ulama melihat, seorang bila tertidur dalam kuliah ni kerana banyak makan syubhah. Ada yang tertidur juga online ni. Jangan tidur. Setengah mereka lihat, kalau orang mudah tertidur dengan kebaikan, ada benda yang syubhah dalam dirinya. Sehingga dia tidak punya kekuatan untuk mendengar kebaikan. Sepatutnya dia ada kekuatan ni. Semua bangun belaka, jaga. Takut Ustaz saya tak ada makan syubhah. Kita bukan kata yang tidur tu makan syubhah. Setengah ulama berpandangan. Bahawa kajian dia melihat, kalau makan yang halal bersih, insya-Allah tak ngantuk. Bagus. Tiba-tiba ngantuk, ada sesuatu tak kena. Lalu ulama ini tanya pada tuan rumah, apa makanan yang kamu sediakan? Kata tuan rumah, semua makanan saya dah cek memang halal. Memang ada chop jaking semua lah. Semua baik-baik. Cuma satu saya tak tanya, terung tak tanya. Yang lain saya tahu, terung tu saya tak tanya. Lalu tuan rumah panggil pembantu dia. Sini, terung beli kat mana? Dia pun kata, beli kat pasar tu, pasar ni. Jom, ikut kami. Maka mereka pun pergi jumpa dengan penjual terung. Lalu tanya, cik kami nak tanya, terung cik ni daripada mana? Kata penjual terung, maaflah, saya sebenarnya waktu orang ni datang, pelayan awak datang beli terung, saya tak ada stok terung. Saya pun curi orang lain punya. Curi dan saya jual. Lalu mereka mula tahu, oh inilah syubhat. Lalu mereka kata, awak tak boleh ni, awak kena minta maaf dengan orang yang awak curi. Kalau kita terpaksa bayar ganti rugi, kita bayar ganti rugi. Lalu dia heret orang ni, dan orang ni pun risahlah, sedih. Baru nampak salah. Ada orang, banyak orang tuan-tuan, lepas buat salah, baru tahu salah. Artinya kita ni ada sifat murni, bersih. Siapa pun bila dia buat salah, lepas tu rasa salah, itu dia ada iman. Cuma imannya tidak kuat menolak kejahatan. Waktu dia nak buat. Tapi lepas tu nyesal. Bawa, lalu jumpa dengan tuan terung. Cik, maaflah, saya lah yang mencuri terung cik. Sebab dia pun ceritalah masalah dia tadi. Ada orang nak beli terung, saya tak ada stok, saya pun curi. Nak raikan pelanggan, nak untung banyak. Lalu lihat, pemilik terung ini hebat. Dia ada futuah. Oh gini, tak apa. Takkanlah setakat 1000 terung awak nak minta maaf, kecil sangat tu. Gini, saya nak berikan kepada awak kebun terung ni. Saya ada satu kebun terung, saya bagi pada awak. Dan saya tambah 2 ekor lembu. Saya tambah lagi seekor keldai dan alat pembajak. Supaya awak tak lagi mencuri. Lepas ni tak ada lagi istilah awak perlu mencuri sebab awak ni penjual. Lihat lelaki ni melihat penyelesaian kepada jenayah. Kebanyakan kita tuan-tuan melihat jenayah ini dihukum, dicerca, dihina, bantai kuat-kuat. Ustaz, dan nama saya netizen Ustaz. Ini kerja netizen. Tak, kita boleh lebih baik pada itu. Kita bila melihat jenayah, macam mana kita nak selesaikan? Bukan macam mana kita nak hukumkan. Yang hukum tu pemerintah. Itu kerja pemerintah. Bagi kita, kita tahu dorongan seseorang buat jenayah. Dorongan barangkali ini kita tahu. Bagaimana menyelesaikan? Barangkali dia tidak punya pekerjaan. Maka berikan pekerjaan. Barangkali gajinya tak cukup. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz pada zaman tak ada pencuri? Ialah diangkat gaji orang bawahan. Dengan begitu tinggi. Sehingga tak ada isu lagi pencuri di kalangan orang bawahan. Maka lihat orang ni bila tahu orang ni mencuri kerana keperluan, dia tak ada stok terung, tak apa. Saya bagi awak satu kebun terung. Dan awak usahakan sendiri. Lepas ni tak adalah lagi cerita, tak cukup terung. Sehingga terpaksa mencuri. Tadi ini futuah. Orang-orang futuah melihat ahli jenayah, bagaimana menyelesaikannya. Dalam satu kitab, diceritakan kisah ada seorang tu dia mabuk. Tuan-tuan, bila dia mabuk, dia pun masuk masjid. Orang masjid tengok orang mabuk. Bukan pernah tengok orang mabuk ni. Dia pun belasah sungguh-sungguh.
pukul. Tiba-tiba seorang abid, seorang alim datang. Jangan pukul dia, jangan pukul dia. Maka oleh kerana orang kenal syekh ni, orang alim, lalu mereka pun melepaskan. Lalu orang alim ni bawa si pemabuk ini balik rumah. Dia suruh kepada khadamnya supaya bersihkan, mandikan dia, tukar pakaian baru. Sampai orang ni pun tertidur, bila jaga dia beri makan. Lepas dalam keadaan stabil, otak dah okey. Lalu orang alim duduk depan dia. Apakah kamu tahu apa yang berlaku pada kamu semalam? Kata lagi tak, saya tak berapa sedar. Kamu dipukul disebabkan kamu mabuk. Tidakkah kamu lihat kesan mabuk pada diri kamu? Sehingga kamu dihina, sehingga kamu dipukul, sehingga kamu melihat merasakan mudaratnya. Lelaki ni pun dengar nasihat tadi dengan begitu tekun. Lalu kata lelaki ni berubahlah jadi orang baik. Akhirnya lelaki ni jadi baik dan belajar dengan tuan guru tadi. Sehingga dia menjadi orang yang alim. Tuan-tuan lihat bagaimana ini futuwah. Seorang melihat penjenayah, orang yang buat kejahatan, bagaimana nak selesaikan, nak tutup kejahatan. Ini orang yang punya futuwah. Berbanding orang yang cuma menghukum. Dia senang menghukum dan kita kena ingat. Semua orang mungkin ada waktu dia tergelincir buat jenayah. Mungkin hari ni alhamdulillah kita segalanya cukup. Tak terfikir nak buat jenayah. Tak terfikir nak buat jahat. Mungkin ada harinya kita tergelincir. Kejahatan ni macam-macam lah. Bukan kita sebut hal mencuri sahaja. Hal-hal lain. Mungkin setengah tu suka pukul bini. Jenayah juga tu. Mungkin setengah tu suka pukul anak-anak. Jenayah juga namanya. Maka kita melihat orang ni bagaimana solusi dia. Bukan kita melihat untuk kecam dia. Apalah suami teruk. Suami ahli neraka. Apalah isteri teruk. Isteri ahli neraka. Kita tidak mengambil hukum. Bukan peranan kita menghukum. Nahnu du'ah la qudah. Kita ni orang yang tunjuk benda baik. Bukan kita nak hukum orang. Kita tak perlu judge orang. Berikan suatu nasihat yang baik. Berikan sesuatu yang dengannya mungkin dia boleh berubah. Kalaupun bukan hari ini. Pada waktu-waktu tertentu. Itu yang patut kita lakukan. Ini orang yang futuwah. Dia ada suatu keberanian, kekuatan diri. Melihat perbuatan-perbuatan mungkar itu bukan sekadar diubah dengan maksud dihentikan, tapi orang tadi juga berubah daripada orang jahat pada orang baik. Dan ini sifat utama Nabi SAW. Lihat bagaimana Rasulullah menyelesaikan sahabat-sahabat ni, sebahagian mereka latar belakang mereka perangai macam-macam. Macam mana Rasul boleh mengubah? Seorang berkata, saya masuk Islam tapi saya nak berzina. Sebab dia dah biasa zina. Sahabat-sahabat lain marah nak berzina masuk Islam, mana boleh. Lalu Rasulullah mendekatinya. Apakah kamu suka kalau sekiranya anak kamu berzina? Maka katalah kita, ibu kamu berzina, adik-beradik kamu berzina, kalau isteri kamu berzina, kalau orang tu berzina, disebut orang-orang perempuan yang dekat dengan dia. Laki ni berkata, tidak. Lalu kata Rasul, demikianlah orang lain. Perempuan yang kamu zina itu mungkin anak seseorang, atau ibu seseorang, atau isteri seseorang, atau saudari seseorang, atau. Laki-laki ni faham. Kenapa dia perlu membenci zina? Lalu Nabi SAW sesudah memberi nasihat, Nabi pun doa. Nabi pegang dada dia, Nabi sebut apa? Allahumma ghafir dambahu, wa tahhir qalbahu, wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunkan dosanya, bersihkan hatinya, pelihara kemaluannya. Tentu ini doa yang baik untuk kita baca pada anak-anak kita. Letak, bukan baca pada kita, baca Allahumma ghafir dambi, wa tahhir qalbi, wa hassin farji. Ya Allah, ampunkan dosaku, sucikan hatiku, peliharalah kemaluanku. Lelaki itu ialah orang yang paling jauh daripada zina. InsyaAllah doa yang kita amalkan apa yang dia ajar oleh Nabi SAW, kita terselamat dari zina. Isteri kita terselamat dari zina. Anak-anak kita terselamat daripada zina. Cerita yang kita belajar daripada Nabi SAW. Nabi punya futuwah yang hebat. Nabi tidak melihat jenayah untuk dicela, dimarahi. Tapi macam mana nak menyelesaikan. Dan jadikan itu kerja kita. Jangan kerja kita cuma nak pukul orang, nak hentam orang, nak maki orang. Itu bukan kerja kita. Kerja kita bagaimana kita boleh mengubah dengan ilmu yang kita ada. Inilah disebut sebagai kepakaran yang sebenar. Saya ada sahabat-sahabat yang
masalah perangai. Macam mana saya nak ubah dia? Ustaz dia tak pergi kuliah, Ustaz, payahnya kuliah. Okey ni, zaman-zaman quarantine ni tak pergi tak apa. Kita share kuliah kat dia. Share kuliah kat dia. Ustaz dia bukan nak dengar 40 minit Ustaz ceramah. Dia bukan jenis level endurance Ustaz. 2 minit boleh lah. Potonglah video tu. Edit. Cakap yang buat video pun tak edit. Edit yang bahagian-bahagian. Bukan bahagian ngutuk dia. Akhirnya, yang ni bukan tu. Ustaz pun ngutuk aku. Ustaz cakap punya panjang. Ayat yang bunyi macam kutuk yang dibawa. Jangan begitu. Bawa ayat yang memujuk. Ayat yang menyebut kebaikan-kebaikan yang perlu dilakukan. Akhirnya tuan-tuan sekalian, orang ni insya-Allah dia boleh jadi baik sebagaimana Allah beri kebaikan pada kita. Kan itu kita bukanlah menghukum. Kita tuan-tuan sekalian memperbaiki. Maka ini orang yang punya futuwah melihat jenayah-jenayah tadi bagaimana perlu dibaiki, disolusikan, ditunjuk jalan keluar. Moga-moga ia memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Semoga Allah beri lagi kelapangan waktu pada kita untuk bertemu pada esok pagi selepas subuh untuk kita terus meneruskan pengajaran kitab Ar-Risalatul Qushairiyah oleh Imam Abdul Qasim Al-Qushairi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.